Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Hafizi, kita akan pelajari matematik tahun 3. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini kita akan teruskan dengan tajuk selesaikan masalah. Okey, untuk operasi darab dan juga bahagi. Okey, jadi mari kita tengok sama-sama dekat dalam buku teks matematik tahun 3 jilid 1 muka surat 74. Okey, mari kita tengok. Okey, jadi ini adalah apa yang kita akan pelajari pada muka surat 74, 75 dan juga 76. Kita akan pelajari 3 muka surat ni hari ni tentang selesaikan masalah untuk operasi darab dan juga bahagi. Okey, jadi mari kita tengok dekat muka surat 74 dulu. Okey, jadi selesaikan masalah ni adalah sebenarnya cara untuk kita kaitkan ayat matematik yang kita belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu dengan masalah harian yang kita hadapi lah. Okey. Jadi contoh soalan nombor 1 ni kita tengok, Ibu Darren besar sikit. Okey, Ibu Darren membeli 4 kotak strawberry. Setiap kotak berisi 15 biji strawberry. Berapakah jumlah strawberry? Okey. Jadi kita ada 3 lah kat sini. Kita ada dua benda yang kita cari. Okey, diberi dengan dicari. Okey, jadi diberi ni maksudnya apa maklumat yang diberi dekat dalam ayat matematik ni? Apa ayat matematik pula? Masalah ni. Okey, apakah ayat matematik yang ada dekat dalam ni? Kita kena cari. Kita kena carilah. Diberi apa yang dicari. Diberi ni maksudnya dibagi maklumat. Apa maklumat yang telah diberi dekat dalam ayat ni? Okey, jadi mari kita tengok. Diberi beli 4 kotak strawberry. Itu adalah maklumat yang pertama. Diberi beli 4 kotak strawberry. Jadi kalau dekat mana dekat dalam ayat ni kita boleh tandakan Kita boleh tandakan. Okey. Beli 4 kotak strawberry. Ini adalah maklumat pertama yang diberi dekat dalam ayat masalah ni Okey, lepas tu maklumat yang kedua. Ini adalah maklumat pertama dan ini adalah maklumat kedua. Okay, maklumat kedua yang dibagi dekat dalam ni adalah 1 kotak berisi 15 biji strawberry. Jadi dekat sini dia bagi tahu. Setiap kotak berisi 15 biji strawberry. Ini adalah yang kedua. Kita adalah tadi. Ini adalah maklumat pertama dan ini adalah maklumat yang kedua. Jadi dekat dalam tu, daripada tu kita apa yang dicari adalah dicari jumlah strawberry. Okey, ini adalah yang dicari, jumlah strawberry. Ini adalah yang dicari ketiga. Ketiga kita ada kat sini. Okey, jadi kita boleh tengoklah kat sini kita ada diberi 1 beli 4 kotak strawberry, 2 1 kotak berisi 15 biji strawberry. Yang dicari adalah jumlah strawberry. Okey. Jadi kalau pertama cara lain yang untuk kita tengok, nanti kita akan tengok dekat soalan nombor 2. Jadi ini adalah cara pertama untuk tengoklah, kita keluarkan isi-isi penting daripada masalah yang telah kita baca ni. Okey. Jadi cara yang ketiga adalah cara macam mana untuk kita selesaikan masalah ni. Okey. Jadi cara yang pertama awak boleh buat adalah lukiskan gambar. Ini adalah cara yang paling leceh jugalah sebab awak kena lukiskan gambar. Okey. Jadi lukiskan gambar. Jadi kat sini kita ada kotak. Nampak kotak ni Ini kita ada kotak. Kita ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Sebab dia bagi tahu tadi dekat dalam ni tadi. Okey, dekat dalam ni tadi dia bagi tahu ada 4 kotak strawberry. Jadi kita lukiskan kotak dulu. 1, 2, 3 dan 4 kotak. Lepas tu seterusnya apa yang kita buat adalah kita isikan kotak-kotak tersebut dengan strawberry. Ini kita anggap strawberry lah. Dekat dalam 1 kotak kita isikan dengan 15 strawberry. Okey, kita kira. Cukup ke 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dalam 1 kotak. Ini pun 15 juga. Ini pun 15 juga. Ini pun 15 juga. Okey, jadi berapa keseluruhan jumlah strawberry yang ada? Okey, jumlah keseluruhan strawberry kita kena kira lah satu-satu sampailah setiap habis ni. Jadi kita akan dapat jawapan berapa biji strawberry yang ada. Okey. Itulah cara untuk awak cari jawapan. Ataupun kita tukarkan kepada ayat matematik. Inilah cara kedua. Kita tukarkan kepada ayat matematik. 4 ni adalah nombor kotak. Darab dengan
15. 15 ni adalah satu kotak ada 15 biji strawberry. Jadi 4 darab 15 sama dengan berapa? Dekat sini. Okey, 4 darab 15 sama dengan berapa? Jadi ini adalah cara untuk kita kira menggunakan bentuk lazim seperti yang kita telah belajar sebelum ni. Okey, jom mari kita kira dekat sebelah ni. Okey. Jadi pertama kita letak nombor 15. Okey, 15. Kita buat 15. Lepas tu kita letak darab. Okey, lepas tu kita letak 4 sama dengan. Okey, gariskan. Okey. Jadi 15 darab dengan 4. Ataskan sikit. 15 darab 4. Kita buat jawapan dia. Pertama sekali awak kena kira 5 darab dengan 4. 5 darab 4 awak akan dapat 20. Maknanya okey, 5 darab 4 20. Sifar dekat bawah, 2 dekat atas. Okey. Kita isi. Sifar dekat bawah. Kita tandakan dengan merah, 2 dekat atas. Okey, 20 5 darab 4 sama dengan 20. Seterusnya 4 darab dengan 1. Okey, 4 darab 1 kita dapat 4 tambah dengan 2. Jangan lupa 2 ni. 4 tambah darab dengan 1 darab 4 tambah dengan 2, 4 5 6. Kita dapat 6. Kita tulis 6 dekat sini. Okey. Jadi jawapan dekat sini adalah 6. Kita akan dapat jawapan dia adalah 60. Ini adalah jawapan dia. Jadi jumlah strawberry yang ada dekat dalam jumlah strawberry semuanya tadi adalah 60. Okey, ini adalah jawapan cara dicari ni. Kita dah dapat. Okey, jawapan yang dicari ni. Jumlah strawberry adalah 60. Okey. Jadi seterusnya kita tengok nombor muka surat 75. Soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2. Ya, cikgu ketepikan dulu yang ni. Okey, jadi untuk soalan nombor 2. Okey, kita ada jadual kat sini. Kita ada ladang bapa B tin dengan bapa jarjit. Okey, jadi kita ada 2 ladang. Lepas tu kita ada bilangan pokok koko. Okey, bilangan pokok koko dekat bapa B tin punya ladang adalah 1670. Okey, lepas tu bapa jarjit ada 3 kali bilangan pokok bapa B tin. Okey. Jadi berapakah bilangan pokok koko di ladang bapa jarjit? Okey. Jadi yang diberi adalah atas ni. Okey. Yang dicari adalah sini. Berapakah bilangan? Okey, jadi mari kita tengoklah. Okey, jadi pertama sekali kita tengok kita ada ladang. Ladang kita ada 2 orang maklumat. Okey, bapa BT dengan bapa jarjit. Lepas tu kita ada nombor, betul? Bilangan pokok koko. Okey. Lepas tu yang ni kita dapat 3 kali bilangan. Okey. Lepas tu kita, apa yang dicari adalah bilangan pokok koko di ladang bapa jarjit. Okey. Sengit sikit. Bilangan pokok koko di ladang bapa jarjit. Okey, jadi kat sini kita dah ada maklumat. Ini adalah maklumat pertama. Ini adalah maklumat kedua. Dan ini adalah yang dicari. Okey, jadi cara untuk kita kira. Okey, ladang bapa jarjit macam ni ya. Cikgu senang lah. Cikgu pakai. Kita tengok nombor. Kita bulatkan nombor. 1670 dengan 3. Okey. Jadi ladang bapa betin ada 1670. Okey, lepas tu kita buat 3 kali. 1 2 3. Jadi kita akan dapat, kalau ikutkan kita tambahlah ni, tambah. Tapi kita nak gunakan darab. Okey, jadi kita buat dekat tepi ni. Okey, kita buat 1670 darab dengan 3. Okey, 1670 darab dengan 3. Okey, buat garisan. Okey, lepas tu kita pertama sekali kita kena kira darab yang pertama ni. Darab pertama sifar darab dengan 3. Sifar darab dengan 3 adalah apa-apa yang didarabkan dengan sifar, jawapan dia adalah sifar dekat sini Okey, jawapan dia sifar. Okey, yang kedua. Okey, awak kena ingat dalam darab ni kita kena silang-silang. Pertama yang ni, kedua yang ni, ketiga yang ni, keempat yang ni. Okey. Jadi sifar darab 3 sama dengan sifar. 3 darab 7 sama dengan 21. Jadi 1 letak dekat sini dan 2 kita letak dekat atas. Okey, cikgu dah ajar sebelum ni. Kalau boleh tengok balik video, 1 dekat sini,
2 dekat atas. Sama kan? Okey, kat sini. Lepas tu yang ketiga 3 darab 6. Okey, 3 darab 6 sama dengan 18. Okey, 18 tambah 2 19, 20. 18, 19, 20. Jadi kita dapat 20 dekat sini. Sifar dekat bawah. Nombor belakang, nombor SAR dekat bawah. Sorry. Sifar dekat bawah, 2 dekat atas. 20 kan tadi kita dapat. Okey. Jadi 3 darab dengan 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey. Jadi kita dapat 5 dekat sini. Okey. Sorry. 5. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 5010. Okey, sama dengan jawapan sini 5010. Jadi apa yang 5010 ni? 5010 ni apa yang kita cari tadi? Yang ketiga ni, dicari bilangan pokok koko di ladang berperjajik adalah 5010 batang pokok. Okey, dia beritahu bilangan pokok koko di ladang berperjajik ialah 5010 batang pokok. Okey, itu kita dapat jawapan. Jadi selesai masalah ni. Kita nak cari bilangan pokok bapa jarjit. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan ketiga. Ini adalah untuk operasi bahagi. Okey, ini adalah untuk operasi bahagi. Okey, Hajar memasukkan 96 bungkus dodol sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Berapakah bilangan dodol di dalam setiap bekas? Okey, kita kena fahamkan soalan ni. Macam tadi dia tanya berapa jumlah. Okey. Ini pun jumlah juga. Bukan jumlah lah, bilangan dia tanya, bilangan. Okey, Hajar memasukkan 96 bungkus dodol sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Kita kena faham. Soalan tu dia beritahu Hajar ni, watak dia adalah Hajar, dia buat dia ada 96 bungkus dodol, lepas tu dia masukkan ke dalam 4 buah bekas yang sama. Okey, jadi kita kena tengok kat sini. Kita ada 96. Kita ambil maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama adalah 96 bungkus dodol. Okey, maklumat yang kedua adalah 4 buah bekas. Okey. Dia masukkan sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Okey. Jadi berapakah bilangan dodol dalam setiap bekas? Okey. Yang ini adalah maklumat yang ketiga. Berapakah bilangan dodol dalam setiap bekas? Okey. Jadi ini pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga. Okey, dicari dicari. Okey, yang diberi macam cikgu cakap tadi, betul tak? Okey, diberi adalah 96 bungkus dodol. Diberi juga adalah 4 buah bekas. Okey. Lepas tu yang dicari adalah bilangan botol dalam setiap bekas. Okey. Jadi maksudnya dalam satu bekas tu ada berapa dodol. Dia Hajar ni dia masukkan dodol-dodol tu dekat dalam bekas. Ada 4 buah bekas yang sama. Okey. Jadi cara dia kita tengok macam ni. Bahagi pula dia macam tadi kita nak cari jumlah. Tapi sekarang ni kita nak bahagikan. Daripada 96 ni kita nak bahagikan sama rata kepada 4 buah bekas yang sama. Okey. Jadi 96 kita kena bahagikan dengan 4. Okey. Jadi kita teruskan dengan operasi bahagi. Kita tengok macam mana cara kira cikgu. Kita ingatkan baliklah cara macam mana untuk kira menggunakan bentuk lazim bahagi untuk operasi bahagi 96 bahagi dengan 4. Kita kira dekat sebelah sini. Okey. 96 bahagi dengan semalah 96 bahagi dengan 4. 96 bahagi dengan 4. Okey, jadi kita gunakan sifir 4. Okey, 4 darab berapa dapat 9. 4 darab 2 kita dapat 8. Okey, paling hampir dengan 9 adalah 8. 4 darab 2. Okey, jadi kita letakkan 2 dekat sini. 4 darab 2 sama dengan 8. Okey, tengok. 4 darab 2. 4 darab 2 sama dengan 8. Okey, jangan lupa tolak. Okey, lepas tu yang ni 9 tolak 8 sama dengan 1. Okey, jadi jangan lupa turunkan. Turunkan 6 ni. 6 ni kita akan turunkan dekat sini. Jadi kita dapat 16. Okey. 4 darab berapa jadi 16? 4 darab dengan 4. 4 darab dengan 4 dapat 16. Okey. Jadi kita kira dekat sini. Kita letak dekat sini 4 darab 4 sama dengan
16. Gariskan, jangan lupa kita kena tolak ni Okey, 6 tolak 6 sama dengan sifar dan 1 tolak 1 sama dengan sifar juga. Macam cikgu letak titik. Okey, jadi kita dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah yang ke atas ni, okey. 24. Okey, 24. Jadi kita dapat kat sini jawapan dia 24. Sama kan? Okey, jadi dalam setiap bungkus ni kita dapat, dan dalam setiap kotak bekas ni kita dapat 24 bungkus dodol. Okey. Jadi bilangan dodol di dalam setiap bekas ialah 24 bungkus. Itu adalah cara untuk kita selesaikan masalah ni. Okey. Mari kita tengok soalan yang seterusnya, itu soalan 76. 76. Dalam muka surat 76 soalan yang keempat pada muka surat 76. Okey, sebuah kilang mengeluarkan 9,507 botol jus durian Belanda dalam sehari. 8 botol jus dimasukkan ke dalam setiap kotak. Berapakah jumlah kotak jus yang dihasilkan? Berapakah baki botol jus itu? Okey, jadi kita kena cari apa maklumat yang diberi dulu. Okey, maklumat yang diberi dekat dalam ni adalah, yang pertama sekali adalah sebuah kilang mengeluarkan 9,500 botol jus durian Belanda. Jadi ini adalah maklumat pertama. 9,507 botol jus Belanda. Okey, jadi yang kedua, maklumat yang kedua adalah tanda ini yang pertama. Okey, maklumat yang kedua kita jumpa adalah 8 botol jus dimasukkan ke dalam setiap kotak. Okey, jadi itu adalah maklumat kedua yang kita dapat kat sini. Okey, ketiga, berapakah kotak jus yang dihasilkan? Itu adalah keempat. Keempat kotak jus yang dihasilkan. Okey, berapakah baki botol jus itu pula? Okey, yang ni pula berapakah baki? Yang ni untuk baki. Jadi 4 lah. Sekali dengan 4 sebenarnya. Sebab bukan 4. Sorry. 3. 3 lah. Okay. Kita ada maklumat pertama 9,000 ni. Kita ada maklumat kedua 8. Dan juga kita nak cari berapakah kotak jus yang dihasilkan. Jadi sama macam cikgu cakap tadi, kita ada 9,500 botol jus. Ini adalah maklumat pertama. Setiap kotak dimasukkan ke 8 botol jus. Setiap kotak dimasukkan 8 botol jus. Maksudnya itu adalah maklumat kedua. Okey. Jadi kita ada masalah dia sekarang ni adalah kita ada 9,507 kita nak masukkan ke dalam kotak. Dalam setiap kotak ada 8 botol jus. Berapa kotak yang dapat? Itu adalah masalah dia. Jadi kita dapat kena pasti masalah dan juga ayat matematik yang kita kena buat. Ayat matematik dia adalah 9,507 bahagi dengan 8 sama dengan berapa dan baki dia berapa. Okey, jadi ini adalah bentuk lazim dia. Mari kita kira sama-sama. Okey, kita kira dekat tepi ni. Okey. 9,507 bahagi dengan saya ingat sikit tak apa. Okey, 8. Okey, kita gunakan sifir 8. Okey, 8. Pertama sekali kita kena tengok 8 darab berapa dapat 9. 8 darab berapa dapat 9. Okey, jadi 8 darab dengan 1 kita dapat 9. Tolak. Gariskan. Sorry. Bukan 8 darab 1 dapat 9. 8 darab 1 mestilah 8. Okey, 8 darab 1 dapat 8. Nombor paling hampir dengan 9 tolak. 9 tolak 1 sama dengan 1. Okey, 5 ni kita turunkan ke bawah. Jangan lupa 5 turunkan ke bawah. 8 darab berapa dapat 15. Kita tengok seterusnya untuk yang kedua ni 8 darab berapa kita dapat 15. Okey, tak ada 8 darab 2 sama dengan 16. Jadi kita kena gunakan 8 darab 1 juga kat sini. Okey. 8 darab 1. Okey, 8 darab 1 kita dapat 15. Okey. Okey, sorry. Okey, 8 darab 1 kita dapat 15. Maafkan cikgu lagi, sorry. 8 darab 1 dapat 8. Okey, tolak. Gariskan.
Kelang kabut dah. Okey, 15 tolak 8. Okey, kalau awak tak tahu kira 15 tolak 8 ni macam mana, susah sangat. Okey, awak boleh buat ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, buat macam tu. Lepas tu potongkan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa baki dia tinggal kat sini? Okey. 1. Okey, kita buat macam ni lah. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita dapat 7 dekat sini. Jawapan dia 15 tolak 8 sama dengan 7. Okey. Lepas tu turunkan yang ni pula. Turunkan nombor sifar ni. Okey. Kita padankan ni. Okey, jadi seterusnya 8 darab berapa sama dengan 70? Okey, 8 darab berapa sama dengan 70? 8 darab 8 kita dapat 64. Okey, dia hampir dengan 70. Kalau 8 darab 7 sama dengan 72 dah. Okey, jadi 8 darab 7 sama dengan 53. 50 apa tu? 56. Ya, betul, 56. Okey. Jadi 8 darab dengan 8. 8 darab dengan 8 kat sini sama dengan 64. Tolak. Okey, bawahkan sikit. Cikgu sikit. 8 darab 8 sama dengan 64. Gariskan sifar tolak 4 ada pinjam daripada 7. Okey. Tekan merah. 7 jadi 10. Ini jadi 6. Okey. 10 tolak 4 sama dengan 6. 6 tolak 6 tak ada baki. Okey. Ini turun bawah. Yang tak akhir sekali 7. Okey, 67. 8 darab 7 sama dengan 8 darab 7 pula. 8 darab berapa sama dengan 67? 8 darab 8 juga. Okey. 8 darab 8 darab 8 sama dengan 64. Tolak. Okey. 8 darab 8 64. 7 tolak 4 sama dengan 7 tolak 4 sama dengan 3. Ni. Okey, tak ada baki. Okey, tak ada baki. Ada baki. Baki dia adalah 3. Dan dalam setiap kotak ada kita ada 1188 kotak. Okey. Jadi daripada 9507 ni kita bahagikan, kita masukkan dalam kotak. Setiap kotak ada 8 botol jus. Jadi kotak yang kita dapat adalah 1188. Dan kita ada baki 3 botol yang tak dapat masukkan dekat dalam kotak. Jadi itulah jawapan dia. Okey, 1188 kotak jus dihasilkan. Dan baki jus ada 3 botol. Okey, jadi itulah cara untuk kira selesaikan masalah. Kita kena pasti apa yang diberi, apa yang dicari, dan juga kita kena cara dia untuk selesaikan masalah yang kita dapat tu. Okey, kita keluarkan ayat matematik dia, lepas tu kita kira menggunakan bentuk lazim untuk operasi darab dan juga bahagi. Okey, jadi untuk kerja awak hari ni kita akan buat dekat muka surat 47, 48 dan juga 49 dekat dalam buku aktiviti matematik tahun 3 awak. Okey, kita akan buat 3 muka surat ni. Okey, jadi cikgu akan tengok untuk soalan 1 je, untuk soalan A dan juga untuk soalan A aktiviti 1 dan juga untuk soalan A aktiviti 2. Kita akan buat 2 tu je lah untuk contoh. Okey. Jadi mari kita tengok pertama muka surat 47 47 dalam buku aktiviti. Okey. Jadi mari kita tengok. Ada 7 set lampu hiasan. Setiap set ada 100 biji mentol. Kira jumlah mentol. Okey, diberi dan juga dicari. Okey, jadi lampu hiasan tu ada berapa? 7 set. Macam cikgu cakap tadi, kita tengokkan maklumat tu, kita ada 7 set. Setiap set ada 100 biji. Kira jumlah 3 maklumat ni. Okey, kita tengok 1, 2 dan 3. Okey, lepas tu kita isikan dekat dalam petak ni. Biru. Ada biru. Betul, biru. Okey, kita isikan dekat dalam kotak ni. Diberi adalah 7 set lampu hiasan. Satu set ada
100 biji. Okey, 100. Okey, dicari adalah berapa? Kira jumlah. Kira jumlah mentol. Jadi ayat matematik dia adalah 7 kita darab dengan 100. Okey. Jadi 7 darab 1 sama dengan berapa? Ini kita kena cari dekat dalam kira ni. Kita kena cari. Kalau awak tak nak kira kat sini pun, awak boleh kira, kena kira kat sini lah. Kita kira dekat sini. Walaupun dia tak ada petak kat sini, kita kira. Okey, jadi kita kena kira 100 darab 7 menggunakan bentuk lazim. Okey, kita buat. Okey, 100 darab dengan 7. Garis. Jangan lupa gariskan. Okey, 7 darab sifar sama dengan 7 sifar, 7 darab sifar sama dengan sifar. Apa-apa dia darab dengan sifar, mesti jawapan dia adalah sifar. Okey, 7 darab dengan sifar lagi adalah sifar. 7 darab 1 sama dengan 7. 7 darab sifar sama dengan sifar. 7 darab sifar sama dengan sifar lagi. 7 darab 1 sama dengan 7. Jadi 7 darab 100 sama dengan jawapan dia. Ini adalah jawapan yang kita dapat. Jawapan dia adalah 700. 700. Jumlah mentol ialah 700 biji. Dicari berapa. Okey. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan A. Sama juga untuk soalan seterusnya. Awak kena baca dulu, fahamkan, lepas tu awak masukkan dekat dalam ni dan juga kira dia. Okey. Jadi terusnya kita tengok untuk muka surat 49. Okey, jadi macam ni kalau boleh tak payah tulislah dicari di tu. Okey, kita teruskan dengan soalan matematik terus. Ayat matematik dia terus. Okey, restoran Halimah. Okey, agak sini sikit. Restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Setiap papan ada 30 biji telur. Kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Okey. Jadi kat sini kita tengok. Pertama sekali adalah 100 papan telur ayam sehari. Okey, jadi setiap papan telur ada 30 biji telur. Bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Okey, jadi kita ada 3 maklumat kat sini. 100 termasuk dengan sehari. Sorry. Okey, yang kedua adalah 30 biji telur dalam satu papan. Kira bilangan telur yang di dalam sehari. Ini adalah ketiga. Okey, jadi ayat matematik dia adalah, ayat matematik yang kita dapat adalah 100 darab 30 sama dengan berapa? Maknanya dalam sehari. Sehari dia beli 100 papan telur. Okey, jadi dalam satu papan tu ada 30 biji telur. Berapa jumlah telur yang dibeli sehari? Itu yang kita nak cari. Okey, jadi kita kena buat dalam ayat matematik. Okey, 100 darab 30. Okey, kalau macam ni nak senang, dua sifar ni awak letak siap-siap dekat bawah. 1, 2. Dua sifar ni Dua sifar ni awak letak dua dekat bawah ni. Okey, jadi awak boleh terus keep. 3 ni awak boleh kira terus. 3 darab sifar sama dengan 3, bukan macam tu. Macam ni. Satu sifar je awak letak. Yang sifar ni awak terus letak dekat bawah. Baik balik. Okey, padam balik. Padamlah semua. Okey, 100 darab 30. Okey, jadi tips untuk awak kira soalan yang ada 30 macam ni. Okey, kalau nak tengok macam ni, awak sifar yang satu ni awak terus letak dekat bawah. Dekat bawah, betul-betul bawah dia. Okey, jangan letak kat lain. Awak betul-betul letak bawah dia je. Okey, jadi letak je sifar dekat bawah ni. Awak potong siap-siap sifar ni. Potong je. Okey, jadi kita seterusnya kita kena kira 3 darab sifar terus. Okey, kita kena kira yang ni. 3 darab sifar, 3 darab sifar, 3 darab 1. Okey, jadi tengok 3 darab sifar sama dengan, kita letak dekat bawah 3 ni lah. Jangan letak belakang tu pula. Kita letak 3 darab sifar sama dengan sifar. 3 darab sifar sama dengan sifar lagi dekat sini sebelah ada. Okey, 3 darab 1 sama dengan 3. Letak ujung lagi. Okey. Sangat lagi jago ni. Okey, jadi awak dapat jawapan dia adalah 3000. Jadi jawapan yang awak dapat, bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari adalah
3,000 biji telur. Okey, awak dah dapat jawapan. Ini maksud dia. Tak perlu pun awak nak tulis dicari, dicari semua bagai tu. Awak teruskan kira dengan ni. Okey. Jadi itu saja cikgu rasa pelajaran untuk hari ni. Jadi cikgu nak awak siapkan untuk 3 muka surat ni. Muka surat 47, 48 dan juga 49 dekat dalam buku aktiviti matematik awak. Okey, cikgu rasa tu saja dari cikgu. Cikgu harap awak dapat faham apa yang cikgu ajarkan hari ini. Walaupun video ni memang agak panjang sampai 30 minit. Tapi cikgu harap awak dapat tengok semua dan habis dan siapkan tugasan yang diberi oleh cikgu. Okey, selepas awak dah siap, awak boleh upload dekat dalam Google Form dan awak boleh tekan submit. Sebarang soalan awak boleh tanya dekat dalam YouTube ni, komen YouTube ni awak boleh komen dan cikgu akan jawab dekat situ. Soalan macam mana untuk tu, ataupun awak boleh personal WhatsApp cikgu. Okey, sekian saja dari cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.